Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab. Dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma
اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan alhamdulillah juga kini kita berada di ambang akhir Zulkaidah, betul insya-Allah jika Allah izinkan hari Selasa depan kita akan mula masuk dalam bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah ni mak ada satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ibadah haji. Yang mana ibadah haji ni salah satu daripada rukun Islam yang ke rukun yang kelima. Rukun yang kelima menunaikan haji di Mekah bagi yang berkuasa, yang mampu ni banyak aspek lah. Keuangan, harta, perjalanan, tempat, sama ada Mekah itu sendiri, sampailah kita sendiri yang kita tinggalkan di Malaysia ni, semuanya itu dalam keadaan kelapangan Allah mudahkan, maka kita dituntut supaya melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sebahagian kita mungkin dah berlepas, dan yang tinggal pula tidak kurang juga Allah SWT dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah syariatkan juga satu ibadah yang dipanggil ibadah korban. Dan ibadah korban ni selain daripada mengingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Nabi Allah Ismail atas peristiwa penyembelihan tersebut, perkara paling besar yang perlu kita ketahui di sebalik daripada tuntutan ibadah korban tadi, Allah juga nak menguji kita sejauh mana keimanan dan keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah korban tadi. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i ibadah korban ni mak hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ni dia dah halal wajib. Nak tak nak kena buat. Tahun ni berapa mak masjid? 18. Berapa satu bahagian? 800. Alhamdulillah 800. Biasa dia main kat situ lah sekarang ni 800. Kami pula 830. Ada masjid 800.5. Ada yang sampai 900. Tapi ada satu tempat kat mana dekat tu 700. Surau. Surau Hulu Kelang. Saya pergi minggu lepas 700. Saya kata 700 ni rasa macam dah tak ada hari ni. Tak ada lagi 700. Tapi dia dapat ada kat 700 dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Ikut dia timbang. Dia timbang lembu tu mak. Jadi itulah dekat situ dilihat sejauh mana pengorbanan kita. Allah bukan dia nak tengok, dia tahu, dia maha mengetahui, tapi dia nak memperlihatkan kepada kita sejauh mana. Sebabnya bukan hanya sekadar memperingati
peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, tetapi sejauh mana kisah tersebut diabadikan ataupun diamalkan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya kemuncak pada peristiwa ibadah korban tu. Itu yang kena lihat, dan kita kena teliti faham tentang konsep tu supaya kita dapat mengaplikasikan perkara tersebut dalam kehidupan kita. Ini insya-Allah pada petang ni, itulah kisah yang kita nak kongsikan pada petang ni dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat, muka surat 449, juzuk yang ke-23. 449, juzuk yang ke-23, ayat yang ke-100. Ayat ke-100 hingga ayat 111. Ayat 100 sehingga ayat 111. Muka surat 449, juzuk yang ke-23, 100 sehingga 111. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. 449 dah Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, iaitu Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim telah berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lalu dianya Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dianya Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang terkemudian. Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia termasuk dia tu balik pada Ibrahim. Dia Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni mak kita mula ambil daripada doa Nabi Allah Ibrahim AS
dia minta pada Allah SWT, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku berikan kepadaku anak daripada kalangan orang-orang yang soleh. Jadi peristiwa ni mak terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan secara tak langsung yang memainkan juga peranan besar dalam kisah ni iaitu Siti Hajar. Hajar isteri ataupun ibu kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cerita ni kita kena lihat daripada awal bagaimana Nabi Allah Ismail ni dia dapat Nabi Allah Ibrahim ni dia dapat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kena tengok daripada sana. Sebab benda ni semuanya ada berkait rapat untuk dijadikan sebagai pegangan dan juga pengajaran besar kepada kita betapa hebatnya situasi keadaan kisah ini yang Allah jadikan satu rujukan ataupun satu panduan kepada kita sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ni bermula mak bila ketika mana Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Hajar. Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Hajar keluar daripada Babylon. Ingat tak? Bulan lepas kan? Sampai dia keluar tu, saya pun cut kat situ, cerita habis kat situ. Jadi bila dia keluar saja mak, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Sarah, bukan Hajar, Sarah. Bersama Sarah ni si pertama dia. Bila dia keluar saja, maka ketika tu usia Ibrahim 80 tahun. 80 tahun lebih kurang usia Nabi Allah Ibrahim waktu tu. Dia keluar daripada Babylon bertiga. Yang tinggal dengan ayah dia dah meninggal. Kemudian yang tiga orang, pertama Nabi Allah Ibrahim, Sarah dan kemudian Nabi Lut alaihissalam. Kemudian sampai di tengah jalan, Nabi Allah Ibrahim dan Sarah dia meneruskan perjalanan pergi ke Mesir. Ada setengah riwayat kata ke Syria. Nabi Allah Lut pula pergi ke Sodom. Pergi ke Sodom, ke kaum Sodom. Allah perintah ke sana. Jadi habis kat situ. Kemudian Nabi Allah Ibrahim ni pula mak dengan Sarah ni dia masuk ke Syria. Ketika tu dalam keadaan Syria mempunyai satu raja yang raja dia tak boleh tengok perempuan cantik. Bila dia dapati ada saja perempuan cantik dekat dalam Syria ataupun dalam Mesir, maka ketika tu dia akan minta ditangkap supaya bawa menghadap raja tadi. Dan dia nak tidur dengan perempuan tu. Tu memang buruk raja tadi. Jadi akhirnya waktu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama Sarah tadi masuk saja ke situ, tentera-tentera dia tadi dapati bahawa ada seorang perempuan cantik dah masuk negeri. Bila dah dapati tadi tu yang nak ditangkap dan nak dibawa. Waktu nak ditangkap tadi, mereka tanya pada Nabi Allah Ibrahim, wahai lelaki, siapa perempuan ni? Itu yang jawab Nabi Allah Ibrahim kata, ni saudara aku. Dia tak jawab isteri, dia jawab saudara aku. Kenapa? Nabi SAW sebut bahawa Nabi Allah Ibrahim ni dia melakukan 3 kali helah. 2 kali helah telah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Waktu bila mak? Waktu Nabi Allah Ibrahim ditanya ataupun diminta supaya Nabi Allah Ibrahim diminta supaya mengikuti kaum dia untuk pergi melakukan keraian di luar Babylon. Ingat tak? Kan dia kata aku tak nak ikut sebab aku tak berapa sihat. Padahal bila kaum dia tadi pergi saja, kan dia hancurkan semua patung-patung tu. Satu, yang keduanya pula bila kaum tadi balik, dia dapati patung-patung tadi habis dah dihancurkan, dikerat-kerat patung tadi. Allah Ta'ala sebut dikerat-kerat patung tadi. Bila ditanya pada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa yang telah menghancurkan? Kan Nabi Allah Ibrahim kata, aku tak tahu. Mungkin patung besar ni helah yang kedua. Hadis sahih ni diceritakan sendiri pula oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga ni lah, yang ketiga mak ni, bila ketika mana ditanya oleh tentera-tentera raja tadi, siapa perempuan ni? Nabi Allah Ibrahim jawab, perempuan ni adik aku. Dia kata, ni adik aku, ni saudara perempuan aku. Jadi bila sebut saudara aku tadi,
mereka benarkan dia keluar, tapi sebentar lagi akan datang semula untuk diambil Sarah tadi, bawa pergi jumpa raja. Jadi waktu mereka baliklah ke kediaman ataupun penginapan sementara mereka tadi, itulah Nabi Allah Ibrahim dan Sarah tadi melakukan solat sunat 2 rakaat dan berdoa pada Allah SWT. Dia minta pada Allah supaya Allah selamatkan. Nabi Allah Ibrahim minta, wahai Allah, berikanlah keselamatan kepada kami berdua, kerana yang ada di atas dunia ni mengimani engkau hanya kami berdua saja. Jadi kalau katalah jadi apa-apa pada Nabi Allah Ibrahim dan Sarah ketika tu, maka akan habislah seluruh mereka yang beriman, tak ada lagi. Jadi dia minta pada Allah, minta pada Allah SWT. Tak lama kemudian selepas daripada tu, raja tadi punya tentera datang jemput Sarah tadi. Dia jemput Sarah tadi, tu yang bawa pergi jumpa raja. Lepas jumpa dengan raja, dimasukkan kat dalam bilik, diletak dekat atas katil. Raja tadi pun bersiap-siap mendatangi Sarah tadi. Kemudian waktu dia nak menggauli Sarah tadi, tiba-tiba menggigil sekuat-kuatnya. Raja tadi menggigil sekuat-kuatnya. Semakin dia menghampiri Sarah, semakin kuat dia menggigil tadi, sehingga kan dia undur balik. Dia minta pada Sarah supaya berdoa disembuhkan rasa menggigil tadi, sehingga menggigil tadi hilang. Bila dah hilang tu, dia naik lagi atas katil tu. Dia naik atas katil. Raja tadi naik lagi atas katil nak mendekati Sarah tadi. Waktu nak dekat aja menggigil lagi sekuat-kuatnya. Sampai raja tadi minta, wahai perempuan, dia kata doa lah, minta supaya hilang rasa gigil ni. Dia turun lagi kali ketiga, mak datang lagi. Dah elok dia datang lagi nak mendekati Sarah, dia menggigil lagi, sehingga kan raja tadi lari. Dia kata ni bukan perempuan biasa, ni syaitan, dia kata. Ni perempuan syaitan. Akhirnya dilepaskan. Waktu nak dilepaskan tu, mak, diserahkan hadiah Hajar. Itu yang cerita bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah tadi mendapatkan hak Hajar. Hajar ni siapa? Isteri kedua Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana pengenalan mereka? Hajar ni, mak, dia anak kepada raja sebelum raja tu. Bapak dia raja negara tu, negeri tu, mak. Dan bapak dia tu dijatuh, tahta dirampas. Waktu bapak dia dirampas tahta, raja jahat tadi naik. Kemudian pada peringkat awal, begitu juga dia nak menggauli Hajar tadi, tapi tak dapat. Bila dia dekat dengan Hajar, Allah datangkan sifat rasa menggigil tadi tu. Lepas tu dia turun lagi, dia naik lagi, dia dekat dengan Hajar, dia menggigil lagi, kemudian dia turun lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya raja perintahkan bahawa Hajar ni mesti dikurung, di penjara. Dia di penjara. Jadi peristiwa yang berlaku kepada Sarah tadi, raja kata tidak, perempuan yang sama, perempuan iblis, dia kata, maka dia hadiahkan Hajar tadi kepada Sarah. Ya, akhirnya Sarah tadi dengan Nabi Allah Ibrahim keluar daripada Syria ataupun Mesir tadi, mak, dalam keadaan dibawa Hajar tadi. Dan pada peringkat awal, Hajar tadi menjadi pembantu kepada Sarah. Itu yang duduk lepas selesai peristiwa tadi tu, dibawa pergi masuk ke Palestin. Allah perintah kepada Nabi Allah Ibrahim supaya masuk ke Palestin. Bila masuk ke Palestin tadi pula, kat situ ada cerita. Tak nak cerita kat situ sebab panjang cerita tu. Jadi masuk ke Palestin, dipendekkan cerita, masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin pada peringkat awalnya, Hajar ni hanya sekadar pembantu Sarah. Tapi selepas daripada tu, Nabi Allah Ibrahim pun tak putus-putus berdoa pada Allah SWT. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikan aku anak daripada kalangan orang soleh. Waktu dia baca doa tu, mak, usia Nabi Allah Ibrahim tu 80 tahun. Allah SWT sendiri menggambarkan usia Nabi Allah Ibrahim ni waktu baca doa tadi dalam keadaan usia yang telah berputus asa. Bukan dia putus asa, tapi usia tu sepatutnya usia yang bukan lagi nak minta anak. Kalau kita tu lah, mak, dah usia 80 tahun, nak fikir apa lagi? Kalau dah tak ada tu, tak adalah. Itu yang Allah gambarkan, seusia tu patutnya usia putus asa. Tapi dia tak putus asa. Sebab apa, mak? Sebab Nabi Allah Ibrahim yakin pada Allah, Allah pasti akan beri keturunan. Jadi akhirnya Allah gerakkan hati Sarah untuk mengambil Hajar tadi sebagai isteri Nabi Allah Ibrahim. Dikahwin.
Dengan izin Allah SWT, tak lama selepas daripada tu Hajar pun mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Jadi bila beri saja nama Ismail tadi mak, waktu tu Allah Ta'ala buka dan Allah nampakkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS bahawa pada sulbi Ismail ini ada cahaya Nur Muhammad. Jadi yang pertama sekali mak, dah dia susah nak dapat anak, lalu dapat anak pula seusia 80 tahun. Kemudian bila lahir saja anak tadi mak, Nabi Allah Ibrahim dapati pada sulbi anak tadi ada cahaya Nur Muhammad. Jadi sifat kasih sayang yang lahir dalam diri Nabi Allah Ibrahim tadi berganda-ganda. Rasa sayang sangat. Cuba bayangkan seorang ayah yang susah nak dapat anak kecil usia 80 tahun. Cucu pun kita rasa bangga, ni lagi pula anak sendiri. Lepas tu dapati bahawa pada sulbi itu ada cahaya Nur Muhammad. Akhirnya sayang, terlalu sayang yang tak dapat nak dibendung-bendung lagi. Dah timbul pula rasa cemburu Sarah kepada Hajar disebabkan anak tadi. Rasa cemburu tu mak sampai tahap Sarah minta dikeluarkan Hajar tadi. Keluarkan daripada rumah. Allah melihat suasana dan Allah catur perancangan tadi. Akhirnya Hajar dikeluarkan atas arahan Allah. Nabi Allah Ibrahim pun bersiap-siap. Allah perintahkan supaya Hajar dihantar pada satu tempat yang mengikut kepada perancangan Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim tadi pun bersiap-siap dengan kelengkapan pakaian. Kemudian diletak atas unta. Kemudian diangkat Hajar tadi naik atas unta dalam keadaan digendong Nabi Allah Ismail. Kemudian Nabi Allah Ibrahim sendiri pula naik. Kemudian berjalan. Cuba mak bayangkan mak, dia berjalan daripada Palestin tu. Jalan daripada Palestin tu mak, jalan mengikut langkah unta tadi. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim tu sendiri pun tak tahu ke mana hala tuju. Allah Ta'ala tak bagi tahu Nabi Allah Ibrahim tu nak ke mana, berhenti kat mana, tak. Bila Allah perintah saja, Nabi Allah Ibrahim tidak ada lain yang dibuat dilaksanakan kecuali mengikut segala arahan Allah. Tak ditanya sedikit pun kenapa, di mana, bila, bagaimana, tidak. Terus bawa mengikut langkah unta tadi sampailah kepada titik Kaabah hari ni mak. Titik Kaabah hari ni tu, sampailah dekat situ. Ketika itulah baru unta tadi berhenti. Bila berhenti saja unta tadi, Nabi Allah Ibrahim turun. Kemudian diturunkan Nabi Allah Ismail bersama mak dia Hajar tadi. Kemudian segala kelengkapan barang tadi diturunkan. Dan terus Nabi Allah Ibrahim pun naik atas unta tadi berjalan. Yang akhirnya Hajar tu mak dia tanya, "Wahai suamiku," dia panggil tu mak daripada belakang. "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Kenapa ditinggalkan aku di sini?" Nabi Allah Ibrahim tak berkutik sikit pun mak. Dia terus jalan. Kemudian dipanggil lagi kali kedua, "Wahai suamiku, kenapa ditinggalkan aku dekat sini?" Kali kedua. Nabi Allah Ibrahim masih lagi tak pandang, tak menoleh sikit pun mak ke belakang. Akhirnya terus Hajar panggil, "Wahai suamiku, adakah ini perintah Allah SWT?" Waktu bila sebut saja perintah Allah, ketika itulah baru Nabi Allah Ibrahim tadi berhenti, dia menoleh. Lalu dia mengangguk, "Wahai isteriku, ini adalah perintah daripada Allah SWT." Hajar kata apa? "Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, maka aku yakin pasti ada perancangan Allah yang jauh lebih besar." Itulah Nabi Allah Ibrahim pun lalu pergi. Tinggallah Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail yang duduk kat situ terkulat-kulat, mandang kanan, mandang kiri. Ini bukan R&R ni mak. Ini tengah padang pasir. Kemudian padang pasir pula, tapak Mekah ketika tu tidak ada satu air dan memang bukan kawasan berair. Bukannya tapak berair, bukannya tapak yang ada air, memang kawasan-kawasan yang tidak air. Kawasan gersang, kalau kita panggil padang pasir gersang. Itu sebab itu tempat laluan Arab lama, dipanggil Arab lama. Arab lama ni mak datang daripada Hadramaut, keturunan Nabi Allah Nuh AS. Dan mereka lalu daripada Yaman nak ke Syam untuk berdagang, dia akan lalu situ. Dan mereka lalu pun memang mereka lalu dalam keadaan membawa seekor burung. Dan burung tu tujuannya bila dilepaskan untuk mencari di mana ada tempat air.
Jadi memang kawasan tu tak ada air, kawasan gersang. Dan memang semua orang maklum kawasan tu memang tak ada air. Lalu bila sampailah beberapa hari dilalui, makanan dan bekalan tadi habis. Bila makanan dan bekalan yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Hajar tadi habis, maka susu badan Nabi Hajar tadi pun mula kering. Kan mak bila tak makan mak, susu kering. Bila susu kering, maka terputuslah susu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila terputus saja dia menangis sekuat-kuat mak. Sekuat-kuat menangis. Hajar ketika itu bertambah kerisauan, dahlah 2 beranak saja duduk kat tengah padang pasir gersang tadi. Kemudian pula makanan dah putus. Dia bangkit, bangun, pandang ke kanan, pandang ke kiri nak mencari air. Lalu ketika itulah Allah gambarkan kepada Hajar tadi, Bukit Safa itu nampak seperti adanya air. Itu yang dia naik atas Bukit Safa tu mak. Naik-naik atas Bukit Safa rupanya tak ada. Hanya Fata Morgana yang mempunyai bayang-bayang semata-mata. Lalu daripada Bukit Safa tu mak, dia turun ke bawah. Lalu ketika tu dia lari perlahan-lahan. Lalu dia lari mak, dengan mic sekali dia lari mak. Waya kat waya. Waya kat. Dia waya dulu. Saya dah tampar tu. Saya tampar dia tu. Waya dia. Dia mula cahaya tu kak. Apa lampu tu? Akak kena duduk situ kak. Kalau tidak nanti dia lari. Jadi dia turun ke bawah tu mak, dia masih lagi memandang. Betul yang kita disunatkan waktu turun Bukit Safa tu kan berlari-lari kecil tu. Jadi mak kita ketika tu Siti Hajar tadi berlari-lari kecil. Dalam keadaan dia berlari kecil, dia mengharapkan bahawa dalam Bukit Marwah tu pula ada air. Tu yang dia naik atas. Dia naik atas, tengok ke atas rupanya tak ada. Hanya ada Fata Morgana saja. Jadi dia turun lagi jalan kecil. Lepas tu sampai kat tengah-tengah tu, dia nampak pula kat atas Bukit Safa tu. Sampai 7 kali. Lari-lari kecil naik ke atas, punya tak ada juga. Naik turun. Tu yang 7 kali tu. Naik turun. Yang jadi sa'i tu. Jadi yang terakhir waktu dia naik Bukit Marwah tu mak, terakhir daripada Bukit Marwah tu lah Allah SWT perintah kepada Jibril AS untuk turun. Waktu Jibril turun itulah Jibril turun, dia ambil kaki Nabi Allah Ismail tadi mak, diketukkan ke tanah. Dia punya tumit tu diketukkan ke tanah. Maka bila ketuk tadilah terpancar-pancarnya air apa? Belum Zam-Zam. Jadi terpancar-pancar air tu. Bila terpancar-pancar air tadi dah mula keluar sebanyak-banyak air tadi keluar. Mak Hajar tadi berlari terus ke Nabi Allah Ismail. Waktu dia berlari kepada Nabi Allah Ismail, nampak air tadi keluar daripada tumit kaki tu dengan banyaknya. Ketika itulah dia mula sekat air tadi. Dia sekat air tu, dia sekat air tu dah dipanggil Zam-Zam. Itu yang terbitnya nama Zam-Zam. Sehingga kan ulama sebut, kalau Hajar ketika itu tidak menyekat air tadi mak, maka air akan keluar, dia akan membawa kepada banjir besar seluruh dunia. Dia akan membuatkan banjir besar seluruh dunia kalau tak disekat tadi. Dia yang panggil Zam-Zam tu. Jadi bila disekat tadi saja mak, ketika tu air tu terus mula tenang. Dia apa panggil? Bertakung. Dia mula bertakung dan mula duduk kat situ. Jadi ambil air banyak macam mana pun, air tadi takkan kurang. Duduk takung kat situ. Dia ambil makan sampailah satu ketika lalu pula satu kumpulan daripada Arab Hadramaut yang nak pergi melakukan dagang kat Syam. Dilepaskan. Waktu tu berada di samping bukit. Dilepaskan burung nak tengok mana ada air. Rupanya burung tadi terbang ke samping bukit tadi. Dalam keadaan mereka kata, ni mana mungkin, sebab kebiasaan mereka lalu dekat belah bukit tu tak ada air. Tapi mereka cuba beranikan diri kerana mendapati burung tu pergi ke sana.
Jadi dia pun ikut burung tadi. Bila mereka turun saja, mereka terkejut kerana dekat tengah-tengah tu ada air. Satu pertama dia terkejut tengok ada air. Kemudian selepas samping daripada ada air tu, ada dua orang anak beranak, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang ibu dengan anak. Yang akhirnya mereka minta izin supaya duduk menjadi penempatan di situ. Yang mula jadi kampung. Mula terjadinya kampung ketika itu. Itulah mulanya jadi Makkah. Allah Ta'ala sebut barakah. Bakatul Bakkah. Sebut Quran sebut Bakkah. Bakkah. Itu jadi perkampungan. Jadi sampailah perkampungan, sampaikan Nabi Allah Ismail ni mulalah membesar, besar mak. Sampailah usia 13 tahun. Ni dia pergi kat bawah ni. Ayat 100 tu. Wahai Tuhanku, ayat 101. Ayat 101, ayat 102. 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Dalam ulama taksir sebut, dan kitab taksir ulama sebut ketika tu dia dah boleh berusaha, dah boleh bekerja. Waktu tu Nabi Allah Ismail usianya 13 tahun. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim datang menziarahi anak dan isteri dia tadi. Tu datang tu mak. Datang cuba bayangkan. Pertama sekali waktu dia ketuk pintu rumah tu, Nabi Allah Ismail yang buka pintu. Bila dia buka pintu saja, Hajar daripada belakang, dia bau suami dia. Dia bau suami dia. Isteri ni kan dia tahu suami dia punya bau. Dia bau suami dia. Bau ni bau yang dah belasan tahun tak pernah dihidu. Jadi akhirnya, tu mak balik kena cek balik. Dia mak. Ada riwayat memang tinggal terus. Ada riwayat masih lagi berulang. Ada dua riwayat. Ada riwayat kata memang dia tak datang. Ada riwayat kata berulang alik. Tapi dalam keadaan usia 13 tahun tu, Nabi Allah Ismail tu tak kenal lagi bapak dia. Itu riwayat yang kuat menyatakan bahawa itulah kali pertama dia datang tengok anak dia. Atas perintah Allah. Jadi bila Nabi Allah Ismail buka saja, Hajar daripada dapur tu dia bau suami dia tadi. Dia berlari bergegas ke depan. Tiba-tiba dia tengok anak dia terkejut. Bila dia tanya siapa, waktu anak tu bagi tahu ada seorang lelaki. Dan Hajar pun berlari. Bila berlari tengok rupanya Nabi Allah Ibrahim AS dijemput masuk ke dalam. Bila jemput masuk dalam, duduk. Lalu barulah dikenalkan, ni ayah kau, hai Ismail, dikenalkan. Barulah Nabi Allah Ismail tahu ni ayah dia. Dia terima dengan baik. Cuba bayangkan mak. Kat situ saja sudah cukup menggambarkan Hajar dan juga Ismail tadi, dua manusia yang sangat hebat. Mak rasa mak, cuba mak bayangkan. Kita bayangkan kalau kita duduk tempat Hajar. Kalau mak duduk tempat Hajar, abah nak bawa balik mak balik Al-Ustaz. Kan? Nak bawa balik Al-Ustaz mak, sampai dekat tapah, mak pun turun. Abah tinggalkan mak. Tu pun bukan sengaja. Tak sengaja mak. Tertinggal. Bukan masalah tangga, menyirap tadi. Dah lah dia tidur, bangun-bangun dia ngomel pula. Kau rasa tinggal-tinggal. Cuba bayangkan mak, rasa-rasa hari tu balik Al-Ustaz ke pergi Jabatan Agama? Betul tak mak? Kan? Itu tertinggal. Kalau awak dah tak sayang, cakap je lah tak sayang, tak payahlah awak nak tinggal-tinggal saya. Sampai saya pula terpaksa. Suami dia tunggu pula dekat tu, kat Pulau Pinang. Cuba bayangkan mak. Ni Hajar. Dia boleh pula kenalkan, ni ayah kau Ismail. Ismail pun salam, sayang, semua sekali. Cuba bayangkan mak, situasi keadaan tu sangat-sangat cantik. Hebatnya pentarbiahan seorang ibu yang hebat melahirkan anak yang hebat. Ibu hebat tak? Ibu hebat. Anak nak tengok hebat tak? Ni kita tengok. Kita masuk mak. Kemudian masuklah bulan Zulkaidah. Bila masuk bulan Zulkaidah ketika tu mak, mimpi yang pertama pada 1 Zulhijjah. Mimpi pertama. Riwayat menyebutkan mimpi pertama Nabi Allah Ibrahim. Dia 3 kali mimpi tu. Dia mimpi dia sembelih Nabi Allah Ismail. Dia mimpi dia sembelih Nabi Allah Ismail ni kali pertama 1 Zulhijjah. Kemudian di tengah-tengah tu pula dia mimpi lagi sekali. Tapi dia abaikan lagi mimpi tu. Kemudian mimpi kali ketiga pada 9 Zulhijjah. Itu hari nahar. Waktu 9 Zulhijjah itulah terus dia bagi tahu. Pagi tu mak, pada 10 Zulhijjah tu dia bagi tahu anak dia. Bagi tahu Nabi Allah
Ismail. Apa dia kata? Ni 10 Zulhijjah ni. Wahai anakku. Tengok ayat ni mak tak nak kena tengok balik bahasa Arab. Dia tak boleh tengok kat situ. Dia kena tengok balik. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim kata ya bunay. Anak lelaki bahasa biasa dipanggil ibni. Anakku, anak lelaki aku. Anak perempuanku dipanggil binti. Binti. Tapi bila ayah ataupun mak dipanggil ya bunai, maknanya anak yang amat disayangi. Bahasa yang paling lembut digunakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Dia panggil Nabi Allah, ya bunai, wahai anakku sayang. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku, dia kata, anni azbahuka, aku sembelih engkau. Aku sembelih engkau. Malam tadi aku mimpi, kalau bahasa kita, malam tadi aku mimpi, wahai anakku, aku sembelih engkau. Fanzur maza tara, maka apa pandangan kau? Nampak tu? Maknanya ada pilihan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Mak tengok jawapan anak yang hebat. Lahir daripada, tadi mak dia hebat tak? Mak dia hebat. Ni tengok anak dia pula hebat. Qala ya abati. Qala ya abati. Maka berkata Ismail. Telah berkata Ismail, ya abati. Ya abi, wahai bapakku. Ya ummi, wahai makku. Ya abati, wahai bapakku sayang. Bahasa yang sangat lembut digunakan oleh Nabi Allah Ismail. Mak, ni bukan benda-benda biasa. Kalau kita saja mak, kita cerita realiti yang berlaku dalam masyarakat. Bukannya bapak tinggal kat R&R, bapak jaga. Bapak jaga tu pun minta duit kat anak pun jadi isu hari ni. Betul tak? Bapak jaga. Bapak bagi makan, bapak minta duit kat anak, anak mula kerja, dia minta duit, bapak minta duit kat anak. Jadi isu tak? Hari ni jadi isu. Ini belum lagi tinggal. Belum tak besar kan? Hari ni jadi isu. Cuba bayangkan. Apatah lagi nak panggil wahai bapakku sayang. Ni betapa hebatnya Nabi Allah Ismail. Dia kata apa? Wahai bapaku sayang. Cuba bayangkan mak, hebatnya Nabi Allah Ismail. If'al ma tu'mar. Apa dia jawab mak? Buatlah mengikut apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insya'allahu binas sabirin. Nanti engkau akan dapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Masya Allah. Hebat mak. Dia tak kata, dah lah tak besarkan kita. Tiba-tiba datang main nak sembelih-sembelih. Suka-suka je. Kan? Tak datang daripada mana. Lepas tu tiba-tiba nak sembelih kita. Cuba bayangkan. Padahal bapak dia bagi pilihan tu. Fanzur mazatara. Apa pandangan kau? Kalau kita lah hari tu, dia bagi pandangan. Apa pandangan kau? Dia bagi pilihan pada kita. Maka kita kata apa? Mungkin mimpi abah tak betul kot. Tu cara anak baik. Anak tak baik memang dia kata orang tu ni dah tak betul. Suasana tu sangat-sangat berbeza. Tapi anak tadi, anak yang hebat, dia jawab dengan panggilan yang baik, yang sangat lembut. Maka diserahkan pada ayah dia, buatlah apa yang telah diperintahkan. Kemudian dia berdoa, moga-moga Allah berikan aku daripada kalangan orang yang sabar. Masya Allah. Habis je peristiwa tu, bila kata je Nabi Allah Ibrahim dengar Nabi Allah Ismail serahkan urusan tadi pada pak dia, Nabi Allah Ibrahim pun bawa Nabi Allah Ismail tadi mak. Dia bawa Nabi Allah Ismail tu, bawa pergi pada satu tempat yang sangat jauh. Apa tujuannya? Supaya waktu Nabi Allah Ismail tadi disembelih, tak didengari oleh Hajar. Hajar tak dengar. Sebab takut nanti tak dapat melaksanakan perintah tadi dengan baik. Tapi mak, jangan lupa, kita hidup ni atas dunia, ada iblis. Iblis datang. Waktu nak keluar tu,
Ibrahim cuma bagi tahu, wahai Hajar, aku nak keluar dengan Ismail. Tapi dia tak bagi tahu nak pergi mana, dia tak bagi tahu buat apa. Yang Hajar tahu, Ibrahim bawa keluar Ismail. Iblis datang jumpa Hajar. Hajar, kau tahu tak Ibrahim pergi mana bawa Ismail? Tak tahu, dia kata. Kau nak tahu dia bawa pergi mana? Bawa pergi mana? Dia bawa nak pergi sembelih Ismail. Mak, apa jawab Hajar? Hajar jawab, kalau itu perintah Allah, laksanakanlah. Nampak? Relax je mak dia. Bayang kau kita. Kalau itulah perintah Allah, laksanakan. Iblis bila dengar saja jawapan Hajar tadi, mak, kecewa dia. Cuba bayangkan, ini bukan logik punya orang ni, dia kata. Akhirnya waktu dia berjalan, Ibrahim berjalan, Ismail kat belakang. Ibrahim kat depan, Ismail kat belakang. Iblis datang, mak, jumpa Ismail. Wahai Ismail, kau tahu bapak kau nak pergi mana? Tahu? Kau tahu tak bapak kau nak sembelih kau? Tahu? Habis kau macam mana? Serah pada Allah. Kalau inilah perintah Allah, serah pada Allah. Kecewa lagi Iblis. Konon-kononnya nak mengharapkan, dia harapkan supaya benda ini tak terjadi, peristiwa ni tak terjadi. Akhirnya, cara yang terakhir, Iblis pergi jumpa Ibrahim. Ibrahim, betul ke kau nak sembelih anak kau Ismail? Ya, betul. Kau yakin ke tindakan kau betul? Tindakan kau ni betul? Ya, betul. Kau yakin ke mimpi kau tu wahyu Allah? Ya, mimpi. Dia pujuk. Sampai akhirnya Nabi Allah Ibrahim tadi, dia lempar batu pada syaitan tadi, mak. Lari syaitan. Akhirnya tak berjaya. Itu yang dilempar batu. Sampailah tempat jauh. Sampai je, mak, waktu tengah pegang Nabi Allah Ismail tadi, dipegang oleh ayah dia. Nabi Allah Ismail pun minta, wahai ayahku, boleh tak aku nak minta 3 permintaan? Aku nak minta 3 permintaan. Nabi Allah Ibrahim kata, wahai anakku, ajukanlah 3 permintaan tadi. Permintaan yang pertama, wahai ayahku, asahlah pisau yang nak digunakan untuk sembelih aku ni setajam mungkin, supaya engkau sembelih aku dalam keadaan tidak sampai aku meronta. Kau sembelih aja, aku tak payah meronta-ronta dah. Sebab aku risau, takut kalau pisau tadi tak berapa tajam, aku akan meronta. Bila aku meronta, engkau akan kesian pada aku. Nampak hebat anak mak. Dia pula yang bagi sokongan pada ayah dia macam mana nak sembelih. Kemudian yang kedua, wahai ayahku, aku minta sebelum kau sembelih aku, kau ikatlah aku dengan tali. Supaya waktu kau sembelih aku tadi, tangan kaki aku tu tak meronta-ronta yang membuatkan kau rasa belas pada aku. Yang ketiga, ayahku, waktu kau nak sembelih nanti, kau dah asah pisau, kau dah ikat aku, ikat tangan aku, ikat kaki aku, kau palingkan mukaku ke tanah. Pastikan tidak bertatap di antara mata engkau dengan mata aku. Kerana aku risau, takut-takut waktu kau sembelih, kau tengok mata aku, anak mata aku ni, sehingga timbul rasa belas dalam diri kau, hai ayahku. Masya Allah, mak. Hebatnya Nabi Allah Ismail. Dia pula yang ajar ayah dia. Masya Allah. Akhirnya diikat tangan, diasah pisau, kemudian dia letak atas peha dia dalam keadaan muka tadi memandang ke tanah, disembelih. Sembelih, mak. Beles. Tolak kali pertama tak habis, tak boleh. Tolak kali kedua tak boleh. Tolak kali 3, sampai Nabi Allah Ismail kata, wahai ayah, kan aku dah ingatkan pada engkau bahawa ditajamkan pisau ni. Nabi Allah Ibrahim kata, aku dah tajamkan dah, tapi tak boleh, dia kata. Ayah, tolong asah lagi. Nabi Allah Ibrahim asah lagi pisau, ditajam. Tengok ni dah tajam dah, dia kata. Dia masuk lagi, disembelih lagi, tak boleh lagi. Ditajamkan lagi, sembelih kali ketiga, mak. Ketika itulah Jibril AS turun daripada syurga. Bila turun daripada syurga bersama dengan kibas, waktu itulah, ni dia. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim
qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Jibril panggil, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dianya Ibrahim itu termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Berapa banyak Allah puji, mak? Berapa banyak puji? Sepuji-pujian. Sampai Allah Ta'ala kata apa? Kami kekalkan pujian ini sebagai satu peringatan kepada orang yang terkemudian. Apa dia, mak? Persyariatan ibadah kurban. Jadi bila nak potong tadi dah 3 kali, nak sembelih tadi tak boleh, Jibril turun beri salam dan sebagainya. Waktu Jibril turun tadi, dia turun dengan seekor kibas yang dibawa daripada syurga. Kibas tu datang daripada mana, mak? Syurga. Kibas apa? Habil. Kan Habil dengan Qabil. Qabil waktu tu dikenakan ibadah korban. Korban ketika tu, mak, Habil kena korban, Qabil pun kena korban. Kan ada kisah di sebelum tu sampai mereka terpaksa berkorban waktu tu. Cuma Qabil ni dia bahagian tanam-tanaman, sayur-sayuran, dia bawa sayur-sayuran yang busuk. Dia bawa sayur-sayuran yang busuk. Yang Habil pula dia bahagian ternakan, dia bawa binatang yang paling besar, yang paling baik, yang paling disayang. Yang kibas tadi tu, mak. Lalu Allah angkat kibas tadi masuk dalam syurga. Berapa usia dia, mak? Dia berada dalam syurga membesar selama 40 tahun. Kibas tu 40 tahun, mak, duduk dalam syurga Allah Ta'ala pelihara. Dan waktu itulah digantikan Nabi Allah Ismail tadi dengan kibas tadi. Kibas tadi diganti. Itu akhirnya peristiwa korban berlaku. Nabi Allah Ibrahim pun akhirnya menyembelih kibas tersebut. Habis kat situ cerita tadi. Ya Allah, mak. Itu sebabnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu di antara Nabi Ulul Azmi. Ujian dia sangat besar. Bukan main-main punya ujian. Dan ujian itulah digambarkan oleh Allah SWT sebagai satu panduan kepada kita. Bukan melihat kehebatannya semata-mata, tetapi kita kena belajar macam mana perjalanan kehidupan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim tadi, sehinggalah dia boleh jadi orang hebat tadi. Macam contoh, katalah contoh, siapa orang yang kita rasa segan kita nampak hebat dalam masyarakat kita? Contoh. Tak payah cerita dalam masyarakat kita. Kan cerita orang ni sokong, orang tak sokong. Tak payah cerita. Cerita Nabi Muhammad SAW, ni semua sokong. Siapa yang tak sokong boleh keluar masjid. Nampak kan? Contoh Nabi Muhammad SAW. Hebat tak, mak? Hebat. Mak jangan tengok hebat dia waktu hebat tu. Mak kena tengok macam mana pentarbiahan dan pendidikan yang dilalui oleh Nabi SAW sehingga dia jadi hebat. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim tu, mak. Nabi Allah Ibrahim tu dia melalui pentarbiahan dan pendidikan. Ingat tak peristiwa bulan lepas yang kita kongsi ketika dia berada di Babylon tu? Macam mana Allah didik Nabi Allah Ibrahim tu walaupun hidupnya hanya sendiri nak mengimani Allah tu. Yang pertama sekali pembinaan keimanan, kerana kehebatan seseorang tu Allah berikan bermula daripada pembinaan keimanan dan keyakinan pada Allah dan keimanan pada hari akhirat. Ini penting. Jangan tengok orang tu hebat daripada segi kehebatan semata-mata, tapi bagaimana pentarbiahan yang dilaluinya. Semakin tinggi suasana, keadaan, tekanan yang dilaluinya, maka semakin hebat seseorang tersebut. Nabi SAW tu lahir sebagai anak yatim. Kemudian membesar di Bani Sa'ad sampai 4 tahun. Bani Sa'ad ni, mak, perkampungan pendalaman.
Besar suasana kampung. Bukan syok duduk kampung. Tak ada gadget. Kemudian keluar pula daripada kampung balik jumpa mak. Sempat duduk dengan mak, rasa kasih sayang hanya 2 tahun. Kemudian selepas 2 tahun membesar pula dengan Tok. 2 tahun saja. Tok 2 tahun saja. Kemudian baru duduk dengan pak saudara yang namanya Abu Talib. Abu Talib duduk pula mak, cuba bayangkan. Dalam banyak-banyak anak kepada Abdul Muttalib ni, Abu Talib ni lah orang yang paling miskin tetapi ramai anak dia. Cuba bayangkan Nabi SAW itu duduk dalam rumah sedemikian. Paling miskin, paling ramai anak. Maknanya perlu beralah. Kalau bahasa kita kena mengalah. Makan kena mengalah, kena beralah, kena bertolak ansur. Padahal itu tarbiyah Allah. Sampailah Nabi membesar duduk dalam keadaan mengembala kambing. Allah dudukkan Nabi dengan kambing supaya baca alam ini sebagai satu pendidikan jiwa, pembinaan mental Nabi SAW. Kemudian sampailah usia 40 tahun, 25 tahun dikahwinkan dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian 40 tahun barulah diangkat menjadi Nabi. Jangan tengok Nabi, tengok pentarbihan tadi untuk jadikan sebagai pengajaran. Begitu juga situasi keadaan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim lalui situasi keadaan tadi. Ayah dia seorang pembuat berhala. Walaupun dalam tafsir menyebutkan bukan ayah, pak saudara, tapi Nabi Allah Ibrahim itu duduk membesar dengan orang tu. Bagaimana Allah letakkan sifat jiwa ketuhanan tadi tu sehingga menafikan patung-patung. Ada tekanan tak? Ada tekanan besar. Kita ni mak, bila hidup dalam keadaan melawan arus perdana, betul tak? Maka sudah pasti orang akan melihat kita pelik. Kalau bahasa kita pelik. Pelik mak. Orang tengah sibuk hari ni makan KFC, kita tak makan KFC. Pelik tak mak? Contoh. Cuba bayangkan mak. Orang lain semua tengah makan Pizza Hut, tiba-tiba kita tak makan. Syekh, kenapa tak makan? Tak maaf lah. Mesti dia pandang atas. Ni alien ke? Cuba bayangkan mak. Orang sibuk hantar anak pergi sekolah arus perdana. Anak dia homeschool. Ni biasa dalam masyarakat ni. Orang akan pandang pelik, pandang atas bawah. Esok anak kerja apa? Esok anak nak kerja apa kalau tak ada UPSR? Tak ada PMR, tak ada SPM. Cuba bayangkan mak. Benda-benda ni berlaku. Situasi keadaan itu dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, hidup dalam keadaan melawan arus perdana. Tapi itulah pentarbiahan dan pendidikan dan pembinaan mental dan jiwa, apatah lagi keimanan pada Allah SWT. Jadi jangan semata-mata kita melihat situasi hebatnya Nabi Allah Ibrahim tadi, tetapi semuanya itu dimulakan dengan pentarbiahan dan pendidikan. Jadi perkara pertama sekali pengajaran yang kita ambil iaitu pembinaan keimanan, keyakinan pada Allah SWT. Allah mulakan tarbiyah Rasulullah SAW itu dengan pembinaan jiwa, keimanan dan keyakinan. Jati diri kalau bahasa kita tu mak. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, pembinaan keimanan dan keyakinan. Maka pembinaan ini mak, itu sebabnya hari ni kenapa masyarakat kita sangat-sangat lemah, betul tak? Anak-anak kita hari ni lemah tak? Lemah tak mak? Sangat lemah. Kenapa dia lemah mak? Sampaikan tahap kalau kita tanya umur anak-anak umur 27, 28, 27, 28, jangan kata 30. 30 tu terus dia tak nak dah. 27, 28 kalau tanya anak hari ni, kenapa tak kahwin lagi? Kenapa tak kahwin lagi? Apa dia jawab mak? Susahlah, tak ada kerja lagi, kerja tak tetap. Lepas tu nanti esok kahwin, dah nak kena pula jaga anak. Kalau ada anak, jaga isteri, jaga anak. Lepas tu susu anak, pampers anak. Susahlah, cuba yang mak. Ini realiti yang berlaku dalam masyarakat. Dan kebanyakan hari ni. Tu usia 27, 28. Naik pula umur 30. Kenapa tak kahwin lagi? Malah nak fikir. Cuba bayangkan mak. Apa pandangan masyarakat terhadap rumah tangga? Sedangkan Islam tu sangat-sangat memberikan penekanan terhadap rumah tangga. Pembinaan rumah tangga tu penting kerana keberhasilan sebuah kejayaan sesuatu bangsa, terutamanya Islam itu bermula daripada rumah tangga. Hebatnya keimanan kita, seorang suami kepada Allah SWT tu semakin dekat dirinya dengan Allah tu mak, bermula daripada rumah tangga. Itu sebabnya jati diri tu perlu dibina.
Iman itu perlu dibina. Bagaimana kita nak bina iman tadi, Mak? Bagaimana pembinaan tadi? Itu sebabnya sekecil-kecil perkara. Kalau sebelum ni kita bincang iman tadi dibina dengan ilmu, dan jati diri itu pula dibina dengan iman itu dibina dengan ilmu. Jati diri pula, Mak, dibina dengan apa, Mak? Macam mana, Mak? Jati diri dibina dengan jati diri dibina dengan bebelan. Bebelan mak. Sekarang budak-budak kan semua tak nak belajar. Ustaz dia kata apa, belajar apa pun dapat kerja. Dia tak nak cari ilmu. Lepas tu dia cakap apa yang ada tu dah sekarang dah boleh ada cara kita boleh dapat. Dia fikir macam tu kan. Ilmu tu tak penting pada dia. Kita selesaikan dulu, kita selesaikan tu. Mak dulu, Mak, 40 tahun, 50 tahun dulu, ibu dulu dia tak ada PSR, betul tak? Mak-mak dulu dia tak ada PSR, dia ada SPM tak ada. Kadang silap mak tu membaca pun tak boleh. Tapi anak dia 12 orang, 13 orang semua masuk universiti. Betul tak, Mak? Real tak? Real. Hari ni mak hari ni ada 3 PhD. Bukan degree lagi, Mak, 3 PhD. Mak hari ni 3 PhD. Tapi bila sampai ke anak nak pergi sekolah pun susah. Sampai ke anak, bukan anak orang lain, anak dia, anak mak yang ada 3 PhD tu, sampai ke anak nak pergi sekolah pun susah. Susah anak tu nak pergi sekolah. Kenapa jadi sedemikian? Itu yang saya sebut tadi, pembinaan jati diri itu dengan bebel. Mak dulu dia bebel. Betul tak, Mak? Pagi bangun-bangun, itu sebenarnya secara tak langsung bebelan tu adalah pembinaan jati diri. Mak hari ni, bukan mak sini, mak Zimbabwe. Mak Zimbabwe, dia dah terlampau sibuk, Mak. Sibuk dengan career. Sibuk sangat dengan careernya, kan? Careernya tu, Mak, sampaikan apa yang dijinjing bercici. Kemampuan tu pun satu juga. Tu yang sebab hari ni kenapa jadi sedemikian, kita ni berjalan dalam keadaan macam mana, Mak? Istilah orang Melayu sebut memakai baju ukur pada diri sendiri, atas badan sendiri. Hari ni tidak mengukur baju pada badan sendiri. Satu. Yang kedua, biar pape asal bergaya. Akhirnya suami tu tak mampu. Bila tak mampu, isteri terpaksa keluar cari nafkah. Bila isteri keluar cari nafkah, Mak, isteri balik dah penat ke tak? Penat. Bila dah penat, anak siapa nak bebel? Tak ada. Anak hidup dengan gadget. Nampak perjalanan tu dia punya rutin tu. Ni dia, Mak. Ni berlaku. Mak dah penat. Mak dah terlampau penat. Tu belum lagi kita bincang mak kecewa. Isteri kecewa. Isteri dah keluar kerja, suami pula tak pergi kerja. Dah satu hal lagi. Itu banyak masalah tu, Mak. Sampai akhirnya anak tadi tidak dibebel. Bila anak tidak dibebel, maka tidak ada pembinaan jati diri. Tu yang tadi tu, terlampau sibuk sangat dengan kerjanya tu, sampai akhirnya anak hari ni zaman terlalu materialistik, masyarakat materialistik, sehingga sampaikan tahap mereka tak tahu apa sebenar yang perlu utamakan. Yang nampak kita perlu berlumba-lumba harta, kedudukan, rumah, kereta, kewangan, gaji. Saya lagi hebat. Dalam konteks saya hebat dan saya lebih daripada yang lain. Akhirnya bukan mengundang kebahagiaan tetapi kehancuran. Habis. Okay, masyarakat kita sekarang ni diambang
kemusnahan mak. Sangat-sangat musnah. Cuba bayangkan anak umur 27 pun masih beli spender sebelah dalam mak, minta kat mak. Betul tak? Angguk mak. Ni realiti dalam masyarakat. Umur 27 masih lagi tunggu mak beli sebelah dalam. Umur 40 mak masih lagi bercakap, kalau katalah mak saya hidup lagi, saya takkan sesusah ini. Mana akidah dia mak? Ni masyarakat ni. Ni realiti masyarakat yang berlaku pada hari ni mak. Cuba bayangkan. Saya nak cakap bangsa lain saya tak tahu. Saya tak menelusi Cina dengan India. Tapi masyarakat Melayu tu realiti mak yang berlaku. Jati-jati diri tu hilang. Benda ni kita kena balik semula tadi dalam pembinaan keimanan dan juga jati diri, memberikan pendedahan tentang ilmu pengetahuan. Dalam masa yang sama, sifat bebel tadi perlu kembalikan. Habis Ustaz, macam mana pula yang mak kena bunuh disebabkan bebel? Mak cuba bayangkan, bukan bebel. Kalau anak tu dibebel tu sebabnya, dia kata apa? Patah Melayu kata apa? Lentur buluh daripada rebung. Jangan bebel anak waktu usia 15 tahun. Anak waktu usia 15 tahun baru nak dibebel, tu yang mak kena bunuh. Buluh dah pecah. Dia kena bebel daripada rebung. Jadi cara-cara pendidikan tu pun dah tak betul dah. Sistem pendidikan tadi dalam rumah tangga, apa yang sepatut seorang ibu, seorang ayah buat pada anak tersebut tak mengikut acuan dan garis pandu yang telah digaris pandukan oleh Allah dan Nabi. Nabi kata apa? Anak bila sampai usia 7 tahun. Ni mak dia punya rangka besar dia. Pertama sekali dalam pendidikan ni, Nabi mulakan dengan kata lahir je anak Adam, maka dia seperti kain yang mencorakkan kain putih itu, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi, adalah dua ibu bapa. Apa maksud kata-kata Nabi SAW tersebut? Nabi kata bahawa sesungguhnya anak ni lahir baik dah, cantik dah. Itu sebab Nabi tak sebut tentang Islam. Tapi yang merosakkan anak tadi, yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi ni adalah dua ibu bapa. Maknanya anak tadi dah lahir cantik dah, Allah dah atur cantik dah. Tapi mak ayah tadi, kenapa mak ayah buat macam tu? Sebab pertama sekali, mak ayah tadi tak ada ilmu, berkahwin dalam keadaan tidak ada ilmu. Dia sendiri tak tahu sebab apa dia kahwin. Yang tak kahwin tadi dah satu hal dah. Yang kahwin ni pun dia tak tahu sebab apa dia kahwin. Itu sebab mak saya pernah jumpa akhir bulan 12 hari tu, ada seorang hamba Allah, dia telefon saya. Padahal kat mana? Dia kata ada. Free tak? Free? Boleh jumpa? Boleh? Dah tahu dah muka ni. Jumpalah. Jumpa mak. Dia kata apa? Dia kata bang-bang dia cerita, isteri dia 3 tahun akhir ni dah tak panggil dah hayang. Isteri dia dah tak panggil dah papa. Panggil papa. Habis panggil apa? Panggil kau aku. Mak, bila saya biasa kalau saya jumpa macam tu mak, saya akan tanya soalan pertama, isi kerja tak? Tu je saya tanya. Isi kerja tak? Isi kerja. Isi kerja tu dia penat, dia kata. Sebab hari ni pressure terlalu kuat. Tu nasib dia tak gantung diri. Kalau ikut biasa patut gantung dah. Betul tak mak? Ini realiti berlaku ni dalam masyarakat ni mak. Hari ni orang gantung diri, cuma berita tak keluar ni. Kalau ikut peratus dalam simpanan polis mak, hampir setiap hari orang gantung diri ni tau. Dia mak sangat tinggi sekarang mak. Bukan India lagi, Melayu. Dah habis-habis suami tadi, dia dah habis-habis suami tu tinggalkan isteri. Dia tak nak kecap rumah tangga tadi, dia tinggalkan isteri. Isteri dia dapat Fraser, dia racun anak dia, kemudian dia pula minum racun. Ni berlaku dia. Bukan satu hampir. Itu India, tu dulu mak. Ni hari ni cerita Melayu. Saya kata tu pun nasib baik lah. Dia tak panggil papa. Kalau dia gantung diri lagi. Apa masalah dia mak? Lepas tu rupanya dia cerita lagi. Dia kata pernah dia dapat surat, anak dapat surat tawaran. Dia kata anak dapat surat tawaran nak pergi ke vocational. Tingkatan 1 masuk vocational. Tiba-tiba isteri dia kata apa? Tu anak nak masuk asrama penuh tu, pandai-pandailah awak. Cari duit. Tanggung kos belajar anak tu. Saya menangis bang dengar isteri cakap macam tu. Mak faham apa mak?
Kamu tak faham? Saya ulang balik. Adik ni lelaki, suami. Dia cerita dengan saya, bang, dia kata satu hari surat vocational anak sampai. Isteri boleh cakap dengan saya, tu surat anak nak masuk asrama penuh tu, dah sampai tu. Pandai-pandai awak lah cari duit sendiri untuk masukkan anak ke sekolah asrama. Ya Allah, luntur hati saya, sedihnya saya dengar isteri tu. Dia tak support langsung saya. Apa mak faham? Tak ada komunikasi baik Mak tahu saya jawab apa? Kalau akulah jadi isteri, masa tu aku tak cakap dah. Saya kata saya racun je suami tu. Tapi Ustaz sekarang makcik baca juga bukan makcik baca. Perempuan memang banyak bekerja. Sebab perempuan selalu berpandai pada lelaki Ustaz. Kan, cakap betul ni. Tapi bila orang perempuan tidak bekerja Ustaz, lelaki ni macam dia lepas tangan. So, isteri nak jawab. Tu dah satu hal tu. Tu tadi tu lah. Itu yang jadi lahir tadi tu. Bila isteri cakap awak pandai-pandai awak lah kan, dia boleh menangis. Jadi tanggungjawab dia sebagai suami tu di mana? Sifat gentleman dia tu. Sifat gentleman awak sebagai seorang suami, awak boleh menangis bila isteri cakap macam tu. Sepatutnya awak lagi tercabar. Kan? Isteri suruh bayar, boleh. Saya suami, saya kena bayar lah, betul, anak saya. Tapi dia boleh menangis, isteri dia tak support dia. Allah, saya kata rasa macam tersilap ni. Tante isteri dia kahwin dengan perempuan. Ni kata jati diri ni mak. Ni dari masyarakat hari ni. Sifat tanggungjawab, bila jati diri tak ada, tanggungjawab tak ada. Tanggungjawab tak ada. Dia rasa zone slave. Bila isteri tu pula bantu, dia duduk zone slave. Selesa. Kenapa benda ni berlaku ni tadi tu mak? Jati diri tak ada. Hidup dah terlampau mudah. Daripada mak ayah tu, mak ayah bina dia dalam keadaan mudah, mak ayah bantu dia, mak ayah akhirnya bila dia bina rumah tangga, orang nak kahwin, awak nak kahwin, tapi orang lain kahwin daripada mak bapak dia. Ni dia mak. Itu sebabnya pertama sekali dalam pembinaan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ni, benda yang paling besar ialah pembinaan jati diri untuk melahirkan sifat ketaatan setelah jati diri dan juga keimanan. Keimanan ni kita dah bincang bulan lepas. Jadi saya tak nak ulang lagi benda yang sama. Tapi benda yang paling besar setelah itu ialah jati diri yang dibina. Kalau iman tadi dibina dengan ilmu, jati diri pula dibina dengan ilmu, tetapi cara yang berbeza. Ilmu yang diajar melalui bebelan. Tu pagi bebel, petang bebel, malam bebel. Saya membesar dengan bebelan, dan satu bebelan yang ingat sampai hari ni mak, setiap pagi pukul 8 mak masuk dapur, kita duduk melangok dekat dapur tu. Cuba bayangkan daripada pagi tu, daripada kecil tu, setiap hari ayat yang sama, sampai ke waktu tu yang kita pun duduk cangok tu, kita duduk belakang mak tu, kita dah boleh ulang dah. Skrip dia dah hafal dah. Bukan seminggu sekali mak, tiap-tiap hari. Apa dia kata mak? Adaha bila besar nanti jadi seperti resmi padi, jangan jadi seperti resmi lalang. Semakin berisi, semakin tunduk, jangan sombong. Itu mak diulang mak. Diulang. Bukan 3 tahun mak, berbelas tahun. Memang masa tu bengkak telinga mak. Bengkak telinga. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kebaikan di sebalik bebelan tu. Dan saya cakap tu terang mak, seusia saya sampailah 14 tahun tu mak. Daripada setahun sampai 14 tahun. Kemudian 14 tahun tu baru saya berputus dengan mak, berpisah dengan mak. Sebab saya pergi sambung belajar. Waktu itulah bila saya sambung belajar mak itulah orang yang paling saya rasa sangat berharga bagi saya. Itu sebabnya anak tu kena pisahkan. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW tu seusia kecil 4 tahun tu saja dipisahkan. Jauh Allah bagi hidup kadar rasa 2 tahun tu, supaya dia menghargai mak dia. Sebenarnya apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu satu gambaran pendidikan yang paling terbaik. Cuba bayangkan mak, 1 tahun, usia setahun sampai 14 tahun tu umur saya tak nafikan.
Orang yang paling saya tak suka adalah mak saya. Saya cakap tu terang. Sampai depan mak saya, arwah mak ada tu, saya cakap. Mak meninggalkan 2017. Maknanya saya dah tua dah. Mak saya meninggal 2017, mak. Maknanya dia sempat. Dan saya luah. Saya cakap dengan mak. Saya minta maaf. 14 tahun saya hidup dalam keadaan, memang saya rasa orang yang paling saya tak suka adalah mak. Sebab apa? Tu je isu dia satu. Tapi bila kita dah duduk jauh, kita menghargai atas sifat jauh. Kemudian mak, bila kita dah besar, kita berkawan pula. Kalau masa dulu kecil, kita tengok kawan kita kan, mak ayah dia datang bawa biskut, bawa itu, nak itu dapat, nak ni dapat. Kita tak dapat. Lepas tu yang kita dapat bebel. Yang dapat bebel je mak. Stres. Memang sangat stres. Tapi akhirnya hari ni, saat ini, detik ini, kita rasa, ya Allah, rasa syukur sangat Allah bagi mak aku macam tu. Sebab kita tengok yang selama masa kita kecil, kita bangga kenapa mak dia tu macam tu, sayang dia begini. Hari ni anak tu yang sebayang kita sama besar tu mak, dia kata apa? Kalau katalah mak aku ada lagi, aku takkan sesusah ini. Dia bayang mak. Sampai tahap dia bertuhankan mak. Itu sebabnya ubat tu pahit. Ubat tu pahit. Jadi macam mana yang kata banyak hadis Ustaz yang dia kata kalau kita didik anak mengikut zaman dia macam mana? Yang maksud mengikut zaman tadi tu, masih lagi ada teras yang tak boleh ikut. Nampak tak mak? Mengikut zaman, contoh. Contoh hari ni katalah kita ambil anak tu, anak orang lain semua main gadget. Jadi anak kita masih lagi boleh main gadget, tapi gadget kita tu bukan yang utama. Jangan sampai anak kita pula bila jumpa gadget, abah ni apa benda, pun tak boleh juga. Tapi jangan sampai gadget tadi menguasai dia. Jadi yang teras tadi apa? Teras tadi mesti ada jati dicampak ke apa mak? Macam ni istilah dia mak? Dicampak di laut jadi pulau, campak ke darat jadi bukit. Maknanya dia tetap dia. Takkan berubah. Ni jati-jati diri. Jadi gadget datang ke, K-pop datang ke, apa sekali datang ke, dia dah memang dia tetap dia. Tahu mak? Ikan takkan masin dilah, sebab ikan tetap ikan. Ni masalahnya kita pergi laut, kita masin. Nampak kan? Kita jumpa asam, kita masam. Kita masuk laut, kita masin. Kita pergi masuk dalam apa? Asam, kita masam. Datang K-pop jadi K-pop, datang Bollywood jadi Bollywood, datang Hollywood jadi Hollywood. Betul tak anak kita gini? Kan anak-anak kita, anak bangsa kita gini. Datang Hollywood jadi Hollywood, datang Bollywood jadi Bollywood, datang K-pop jadi K-pop. Cuba bayangkan mak, tak pernah jumpa K-pop, tak pernah pergi Korea, tapi hari ni cakap Korea boleh. Teruknya tak ada jati diri masyarakat kita, anak kita pada hari ni. Allahu Akbar. Itu pengajaran mak yang pertama. Satu. Pengajaran yang kedua, yang perlu kita lihat dan kita teliti, dan kita tengok pula dalam aspek bagaimana Nabi Allah Ibrahim tadi, Nabi Allah Ismail. Tadi kita tengok Nabi Allah Ibrahim sampai jadi orang hebat, dan kehebatan tadi dengan pembinaan dan pendidikan, pentarbiahan sampai jadi macam tu, tanpa sikit pun menolak ataupun mempertikaikan apa yang datang daripada Allah SWT. Sampai tahap sembelih anak, disembelih. Kemudian kita tengok pula daripada angle Nabi Allah Ismail AS. Nabi Allah Ismail mak, cuba bayangkan kalau dipikir logik daripada awal tadi kita sentuh, kita jentik sikit sebagai seorang anak realiti pada hari ni. Maka benda yang perkara kita dapat, pengajaran dia, anak yang hebat lahir daripada dua ibu bapa yang hebat. Mak jangan tengok hebat tu daripada segi ilmu. Jangan tengok. Sebab apa? Hari ni realiti yang berlaku, ayah hebat, mak hebat, anak cerai, hancur. Jadi maknanya kehebatan tu tak boleh diukur dengan material. Jadi hebat maksud kat situ, hebat hubungan dia dengan Allah. Hebat hubungan mak tadi, ayah tadi dengan Allah. Hebat hubungan mak tadi dengan Allah, melahirkan anak yang hebat.
Ini sebab kita nak menepati ni, nak menepati yang Allah Taala sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ni. Sebagai khalifah di muka bumi, dan Allah datangkan nabi dan rasul ni contoh, dan ini yang perlu kita buat. Itu sebabnya bermula daripada awal perkahwinan tu saja. Hari ni anak-anak kita, kalau katalah tadi kita cerita pasal anak tak nak kahwin, ni kita cerita anak yang nak kahwin pula. Anak yang nak kahwin itu bermula daripada situ tu, mak. Macam mana pemilihan perkahwinan tadi, pemilihan yang dibuat untuk cari pasangan hidup tadi tu. Hari ni dia tengok dahi lician. Kan, dahinya lician. Itu pun akhirnya seminggu kahwin dahi tadi menggerutu. Masuk minggu kedua cerai. Sebab apa, mak? Sebab dia pilih licin. Betul tak, mak? Dia berlaku. Bukan dia lihat nasab. Kan Nabi kata apa? Lihat nasab, lihat agama. Semua tu Nabi suruh lihat benda-benda tadi tu. Bagaimana keturunan dia tadi, supaya dengan keturunan yang baik, yang mempunyai pemikiran agama dan pengamalan agama, akhirnya melahirkan keturunan yang baik. Ini penting. Bukannya main cedok, dia nampak dekat stesen bas lalu wiwit, lepas tu naik atau motor pun dia pun kahwin. Tu bila kita cerita bab hukum, bab syariat, apa pandangan hukum dan sebagainya, hari ni perkahwinan sangat habis hancur semua. Tu bila kita cerita anak luar nikah apa semua sekali tu. Dekat situ saja pemilihan. Bermula daripada nak melahirkan Nabi Allah Ismail ni, bermula dengan pemilihan pasangan. Jadi pemilihan pasangan itu yang pertama sekali kena mula dengan ilmu untuk memilih pasangan. Dan yang kedua pula, bakal suami tadi, dia kena ada ilmu apa yang perlu, yang bersangkut paut tentang perkahwin dan rumah tangga yang nak bina. Anak-anak kita hari ni ada tak benda tu? Tak. Tadi kita bincang jati diri dah hancur. Yang kedua pula ni pemahaman tentang rumah tangga habis. Dia tak tahu mana tanggungjawab dia. Dia tak tahu apa yang perlu dilaksanakan. Akhirnya, mak, kalau katalah rumah tangga tu berjaya sekalipun diteruskan, yang dia tahu bahawa aku nak isteri aku macam ni, aku buat macam ni. Aku nak anak aku macam ni, aku buat macam ni. Akhirnya dia berjalan atas rasa dia, tanpa berpandukan kepada ilmu ataupun garis pandu yang dikendaki oleh Allah. Jadi anak tu dapat tak anak sebagaimana anak Nabi Allah Ismail? Ini masalah. Jadi akhirnya rosak. Lahir anak yang rosak, generasi yang rosak. Sebab semuanya bermula daripada kejahilan. Tadi kita bincang ni jahil. Na'udzubillah min zalik. Pemahaman agama, keimanan, keyakinan pada Allah lebih kepada materialistik, berkejar-kejaran untuk mencari kemedaan, tak ada jiwa untuk melihat akhirat. Jadi semua tu akhirnya hancur, rumah tangga hancur. Tidak ada lagi dosa pahala, sampaikan terpaksa jabatan agama menyediakan pula bukan kaunseling lagi, mak. Satu bilik dipanggil cerai fast track. Bilik cerai fast track. Cuba bayangkan kalau dulu, ingat tak dulu? Kalau dulu pasangan yang nak melalui cerai tu kadang-kadang sampai cecah 6 bulan dan akhirnya sampai tahap tak jadi cerai. Sebab apa? Banyak sangat prosedur-prosedur dia kena lalui tadi. Sampai akhirnya tak jadi cerai lah. Tak, hari ni terlalu tingginya perceraian tu sampai Jabatan Agama, mahkamah sediakan satu bilik. Kalau cerai talak fast, masuk je bilik tu, mak, sama-sama suka, sama-sama setuju, akhirnya cerai. Ada. Tu dia panggil apa? Tak sefahaman. Tu alasan paling terkenal, paling popular. Na'udzubillah. Nak bercerai sefahaman pula. Sebab apa? Sebab masing-masing tu ada dia punya kepentingan dia sendiri. Ego, kepentingan, macam-macam lah. Tak melihat dosa pahala, tidak melihat pada Allah, tidak melihat syurga neraka, tidak melihat akhirat. Semua tu banyak benda, mak. Banyak. Kalau kita bincang tu. Nak fikir yang kita ni kan ada yang
tahu, tapi mungkin macam dia kita macam mazhab. Yang apa, mati tu mati. Tapi yang akan kita akan sekecil-kecil dia kata kan, akan hitung tu kan. Oh, habis dah? Asal? Oh, doa. Okey, insya-Allah. Tapi dalam satu sesuatu rumah tangga tu yang mesti mainkan peranan penting mesti suami Ustaz. Betul. Kalau suami ni betul mesti ikut. Itu sebabnya penting ilmu benda yang paling teras itu dikuasai oleh suami itu. Itu sebabnya dalam pemilihan suami itu benda yang paling besar sekali ilmu dan amal. Wallahu alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan percaya juga. Yang tu pun tak boleh percaya juga. Sebab hari ni banyak ustaz instant. Tu pun mak kena jaga-jaga. Jangan bila kata ustaz saja, cepat aja dia kaut. Macam kaut ikan, anak ikan. Baik-baik mak berhati-hati. Sebab ustaz hari ni ada ustaz instant, ustaz mi segera. Baik-baik berhati-hati. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah sebelum kita akhiri majlis kita akan baca doa selamat insyaAllah untuk sahabat kita, jemaah kita yang bernama Zarinawati binti Zainuddin. Zarinawati binti Zainuddin yang akan melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah SWT memberikan haji yang makbul, haji yang mabrur, amal yang makbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa zahir, dosa batin, dosa kami sengaja, dosa kami tak sengaja. Segala dosa-dosa kami ini ya Allah hanya Engkau sahaja dapat mengampuni ya Allah. Ampunilah ya Allah. Begitu juga tidak lupa dosa kedua bapa kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat, pasangan anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, berikanlah keselamatan, kemudahan, kelapangan dan haji yang mabrur, amal yang makbul kepada sahabat kami Zarinawati binti Zainuddin ya Allah. Zaliwati binti Zainuddin ya Allah, yang akan melaksanakan ibadah haji. Kau terimalah hajinya ya Allah, amalannya ya Allah, jadikan dia seorang yang salihah ya Allah, yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat ya Allah. Dan Allah, kami mohon padamu ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua ya Allah, pasangan kami, anak keturunan kami, sahabat andai kami ya Allah, baik di dunia baik di akhirat, duduk dalam hidayah, taufik dan inayahmu ya Allah. Dan kami harap Kau berikan setiap apa pada dua tangan kami menjadi sebab untuk datangnya rahmatmu ke atas kami ya Allah. Dan jangan sesekali Kau berikan pada dua tangan kami sesuatu yang menjadi sebab datangnya murka-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kami tidak ada lain, tidak ada tempat pengharapan kecuali pengharap kami hanya padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.